Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syariful Amri bin Zakaria. Hari ini saya akan menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan hipotesis. Uh, Pertama sekali kita buka SPSS. Okay, SPSS. Kita akan masukkan data yang telah wujud sebelum ini. Jadi cara saya adalah dalam pergi ke file, import data dan pilih jenis aplikasi yang ada data yang kita hendak kaji. Macam saya dekat Excel, lepas tu kita pilih file dia, data 2, buka. Jadi kita akan nampak lah worksheet dia. Macam dalam file ni cuma ada satu sheet, jadi satu sheet dan terus OK. Dia akan menjadi macam ni. Seterusnya macam time step ni kita tak nak, kita akan clearkan lagi. Dan CGPA SEM 3 pun tak nak. Ini je data-data yang kita nak. Kita ada jantina, ketinggian, berat badan, berkacamata, CGPA SEM 1, CGPA SEM 2 dan subjek-subjek seperti mikroekonomi sampai operasi laut. Kita ada 5 subjek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subjek. Pertama sekali kita tengok variable. Cukup semua. Macam jantina, dia adalah huruf. Maksudnya perempuan dan lelaki dan bukan nombor. Seperti yang ni, sama juga ini bukan huruf. Jadi yang huruf ni dia akan jadi string, dan yang mana berbentuk nombor numeric. Pertama sekali kita nak saya nak ubah string ni jadi numeric. Maksudnya kita akan ubah lelaki perempuan kepada membentuk kod nombor seperti lelaki 1 dan perempuan 2. Sama juga yang berkacamata, ya atau tidak, kita akan ubah menjadi kod. Dan seperti yang data-data suka, sangat suka, tidak suka, kurang suka dan sangat tidak suka juga ke dalam kod. Pertama sekali untuk mengubahnya kita akan pergi ke transform. Di sini dia ada dua option yang mana kita nak ubah dia dalam menggantikan dia ataupun buat dalam satu variance yang baru, dalam yang berbeza. Jadi untuk perempuan jantina dengan berkacamata, saya akan ubahnya buat dalam satu variance yang baru. Jadi kita masukkan jantina dan juga berkacamata. Yang jantina ni kita akan ubah dia menjadi satu kod variance yang baru, iaitu gender. Kita change kacamata spec, ubah dia dalam bentuk spec. Kedua-dua ni kita akan macam kita akan ubah dia. Macam lelaki kita akan kod 1, kita add perempuan kod 2. Sama juga untuk berkacamata ya tidak ini, ya kita akan jadikan kod 1 dan tidak pada kod 2. Kita continue dan OK. Di sini kita tengok macam jantina ni kita dah ubah dia kepada satu gender, pada variance baru iaitu gender, yang mana 2 untuk perempuan. Kita check balik, 2 perempuan dan 1 untuk lelaki. Lelaki. Sama juga dengan berkacamata spec, 1 untuk ya, 2 untuk tidak. Sekarang ni
Saya akan ubah. Okay, first kita tukar ini kepada nombor bulat lah. Gender ni senang saja, kita pergi kat demical, tukar kepada kosong, cek data, nombor bulat. Jadi dia tak ada 2 pen kosong-kosong, tak ada. Okay, next. Saya nak ubah subjek ni kepada kod, satu kod yang sama, satu variant yang sama. Macam tadi kita guna yang gender dan spec pada different. Sekarang ni kita nak gunakan variance yang sama. Dia kelebihan untuk membuat different variants adalah untuk mengelakkan kesilapan. Jadi kalau kita dah biasa guna, kita just masuk subjek mikro. Kita ada 6 semua. Okay. Kita akan tukar kod dia kepada sangat suka 1, suka 2, kurang suka pada kod 3, tidak suka 4, sangat tidak suka pada 5. Continue. Okay, jadi apabila kita masukkan ke semua 6 subjek ke dalam ni, jadi maksudnya kita tak perlu ulang kerja yang sama. Jadi kita boleh save masa lah untuk tukar kod-kod suka ni pada yang sama. Okay, terus kat okay. Okay, sekarang kita dah tukar kod-kod suka tadi. Macam contoh, suka kepada kod 2, sangat suka 1, kurang suka 3, 4, tidak suka kepada 4 dan sangat tidak suka kepada 5. Okey. Jadi dia tak ada terlampau banyak variance lah. Untuk yang mana alert tu biasa. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke step seterusnya, iaitu kita akan membuat hipotesis yang pertama, iaitu okey, kita akan hipotesis yang pertama iaitu menentukan ketinggian lelaki dan perempuan adalah sama ataupun tidak. Okey, untuk melakukan ini kita akan pergi kat analisis. Kita pergi kat compare me. Kita pilih compare me dan kita akan pilih independent sample test, iaitu 2 sample test. Entahlah. Okey, independent sample test, pilih ini. Jadi kita akan, untuk hipotesis pertama, kita sedia maklum untuk menentukan ketinggian. Jadi kita letak di kat atas. Dan okey, dekat sini kita, sebab kenapa kita dah tukar, jadi kita tak perlu gunakan jantina. Kita akan gunakan yang gender. Gender. Maaf. Okey, yang ni 1 dan ni 2. Continue. 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan. Okey. Tekan OK. Dekat sini tak ada apa. Okey. Okey. Ini adalah lepas kita transform dia dalam bentuk statistik, kita akan dapat gender 1 lelaki, 2 untuk perempuan.
N ni adalah uh, bilangan kekerapan lelaki, bilangan orang. Contoh, lelaki 13 orang dan uh, kekerapan pelajar perempuan 41 orang. Ni dia punya mean, standard deviation dan standard error mean. Okey, dekat bawah ni kita akan gunakan kita akan pilih lah adalah kita setuju ataupun kita tidak setuju dengan hipotesis ni. Macam mana kita nak check? Okey, ketinggian, bagi untuk ketinggian kita akan pilih two test. Macam mana nak beza ni? Okey, yang ni macam ni F. Ini adalah significant. Significant ni adalah sama seperti p value. Okey, kita ada dua significant. Pertama yang ni dan yang kedua untuk two tail. Untuk two tail kita akan ambil significant yang ni. Sebab bagi ketinggian kita akan pilih two sample test. Okey. Pertama sekali kita akan check dulu sama ada p value kurang ataupun melebih, p value dia, significant dia kurang ataupun lebih daripada alpha. Okey, macam ini nilai alpha adalah 0.05, 0.05, sorry, 0.5, 0.05 dan okey. Untuk yang ni kita akan gunakan alpha 0.05. Okey, p value dia adalah lebih kecil daripada 0.05 iaitu 0.021. Lebih kecil daripada nilai alpha lah. Okey. Apabila kita dah apabila nilai significant ni 0.21 ni kurang daripada nilai alpha, bermaksudnya kita perlu reject hash null. Jadi perlu reject hash null bermakna macam dekat sini mean dia mean dia dekat sini ketinggian lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi maksudnya apabila kita reject, okey. Jadi betul lah apabila p value lebih kecil daripada nilai alpha, maksudnya kita akan reject dia punya ni. Jadi walaupun lelaki walaupun lelaki 169.3, jadi dia tak ada kita terima H2. Jadi maksudnya ketinggian lelaki ni sangat berbeza lah dengan perempuan. Okay, sebab kita terima H0. Okay, kita akan pergi ke hipotesis yang kedua, iaitu berat badan. Sama saja kita pergi ke transform. Tak. Kita pergi dekat analisis. Compare mean, independent sample t-test. Okay, sekarang ni kita nak buat berat badan. Okay, untuk berat badan pula sama saja. N ini laki 13 orang, perempuan 41 orang. Mean dia, standard deviation dan standard error. Okay, untuk berat badan kita akan gunakan one sample t-test. Maksudnya kita akan gunakan nilai p-value significant yang ni. Okay, sekali lagi untuk membuat hipotesis, kita akan check sama ada p-value ini kurang ataupun sama, kurang ataupun lebih besar daripada alpha. Okay, untuk yang ni 0.05
0.119. Okey, oleh kerana signifikan p value dia 0.119, dia adalah lebih signifikan dia 0.119, maksudnya nilai p value adalah lebih besar daripada nilai alpha yang paling besar, iaitu 0.1. Jadi di sini dia akan menunjuk kita akan terima H0. Maksudnya terima H0 maksud ketinggian, betul lah, ketinggian lelaki adalah sangat ketara. Jadi maksudnya ketinggian lelaki ni lebih tinggi daripada perempuan, berat badan perempuan. Berat badan lelaki adalah lebih berat lagi dari perempuan. Okey. Kita akan beralih kepada hipotesis yang ketiga, iaitu CGPA menentukan CGPA SEM 1 dan SEM 2 bagi lelaki dan perempuan. Okey. Kita akan pergi dekat analisis, comparing, still, independent sympathy test. Okey, untuk yang ni kita buang dulu. Okey, sebelum tu saya nak ubah typo sini. Gender. Okey. Okey, ubah. Analisis. Untuk yang ni kita ambil CGPA SEM 1 dan CGPA SEM 2. Gender. Okey. Okey, di sini kita ada dua table untuk SEM 1 dan SEM 2. Gender ni 1 lelaki, 2 perempuan, sama. N ni 13 lelaki, 41 perempuan. Okey, ni dia punya mean, dan yang bawah ni pun dia punya mean, standard deviation dan standard error. Okey, kita beralih kepada independent sympathy test. Okey, kita tengok dulu yang SEM 1. SEM 1 kita akan gunakan one sympathy test. Maksud kita guna p value yang signifikan ataupun signifikan yang belah sini, dan kita tak guna two tail. Okey. Untuk yang pertama kita adalah nilai signifikan dia, p value dia adalah 0.201, adalah lebih besar daripada nilai alpha 0.1. Okey, jadi bermaksud kita tak boleh tolak H0. Bermaksud pada SEM 1 nilai CGPA SEM 1 bagi lelaki adalah tidak banyak beza dengan CGPA perempuan, walaupun dia 3.1 dan yang ni 3.3. Hal ini kerana kita nampak di sini pelajar perempuan mempunyai 41 orang pelajar, dan bagi pelajar lelaki ada 13. Jadi walaupun lelaki CGPA dia rendah, sangatlah tidak berbeza apabila bilangan lelaki cumalah 13 orang. Okey. Untuk CGPA semester 2, nilai signifikan dia adalah 0. Oh, sorry. Yang tadi kita tolak H0. Maksudnya betul lah. Nilai tak. CGPA SEM 2, nilai signifikan dia adalah p value dia adalah 0.028. Okey. Adalah lebih kecil daripada 0.001.
eh 0.028 ni, nilai p-value ni adalah lebih kecil daripada nilai alfa, iaitu 0.05. Ini hipotesisnya bermaksud, jadi kita boleh buat hipotesis nilai CGPA kita terima lah, yang mana CGPA pelajar lelaki 3.4 dan perempuan juga 3.4. Ini menunjukkan berlaku perubahan CGPA lelaki dari SEM 1 ke SEM 2. Okey, itu saja dari saya.